Buat apa tu? Macam buat benda yang mencemarkan alam sekitar ni ya? Maafkan saya Encik, saya tidak berniat untuk melakukan ini semua. Saya berbuat demikian kerana tong sampah dekat kampung saya tu sudah penuh. Lagipun tong sampah tu agak jauh sikit. Sebab tu saya membuangkan ke dalam sungai ni Encik. Oh, perbuatan malas kamu akan membawa kesan buruk kepada kita semua dan juga hidupan laut boleh mati. Tahu tak? Hal ni kerana hidupan laut tidak dapat bernafas. Tunggu, siapa suruh kamu balik? Saya belum habis lagi ni. Awak tahu tak, pembuangan sampah bukan saja membawa kesan kepada hidupan laut, malah alam sekitar juga. Antaranya menimbulkan banjir kilat. Ya ke Encik, perbuatan kita yang mencemarkan sungai ni lah punca banjirnya. Saya masih ingat peristiwa banjir tahun selepas yang mengusahkan penduduk seluruh di Malaysia. Ramai yang kehilangan tempat tinggal, ahli keluarga dan barang pun yang tidak mudah dilupakan. Selepas ni saya berjanji akan menjaga alam sekitar dengan baik. Sekarang baru saya faham Cik. Terima kasih atas pengajaran atau terhadap perbuatan yang saya buat. Saya balik Cik. Bye. Perbuatan ini tidak diulangi. Kakak, saya nampak tadi kakak masukkan barang ke dalam beg je. Ya adik, tapi itu saya dah bayar. Betul ke kak? Sebab saya tak nampak pun kakak bayar dekat kaunter tadi. Boleh tunjuk bil? Maafkan saya, sebenarnya barang itu saya nak pakai tapi tak cukup duit, sebab tu saya terpaksa nak ambil. Saya tak ada bil. Saya bagi awak RM10. Simpan senyap-senyap. Please jangan bagi tahu sesiapa. Saya tak nak duit awak. Ikut saya ke kaunter sekarang. Ya, adik nak apa? Boleh saya nak tahu dia dah bayar ke belum barang ni puan? Kejap adik, saya cek CCTV. Ya, tapi saya dah bayar. Apa salah saya? Dia belum bayar lagi. Awak mari sini. Jangan menekuk. Tengok CCTV. Maafkan saya, sebenarnya barang itu saya nak pakai tapi tak cukup duit, sebab tu saya terpaksa nak ambil. Tapi jangan membuat perbuatan yang tidak bermoral, tahu? Hai kakak, akan tunggu ke bahasa semua ke? Asal pula korang nak naik bahasa? Malaysia diberitakan oleh bahasa Melayu. So, kemudahan percuma ni semua diberitakan oleh bahasa Melayu je, bukan oleh bahasa lain. Minta maaf kerana mengganggu. Untuk pengetahuan kakak, Malaysia mengamalkan prinsip hak kesamarataan. Oleh itu, semua warga negara mempunyai hak yang sama rata untuk menggunakan kemudahan percuma yang disediakan oleh kerajaan. So, kita kena bertolak ansur antara satu sama lain demi kesejahteraan negara. Saya faham. Saya minta maaf sebab kata macam tu. Jom kita naik bas percuma. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Miru Shanam dari UNICEF Selangor. Hari ini saya nak bincang tentang bertanggungjawab sosial. Sebelum ini, saya dan kumpulan saya ada buat video tentang
peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab diri sendiri, alam sekitar dan masyarakat. Dalam situasi video itu, saya berlakon sebagai watak buruk yang mencemarkan alam sekitar, harta benda dan awam. Sekarang, kita kena tahu tentang apa itu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendara daging berkebertanggungjawab sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis dan mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Dalam situasi video saya ada menyebut tentang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan harta benda awam yang disediakan oleh kerajaan untuk semua masyarakat. Menjaga kebersihan dan fungsi alam sekitar adalah sangat penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat yang sihat. Bukan itu sahaja. Penjagaan alam sekitar adalah mustahak bagi memastikan kesihatan manusia terjamin. Kita merupakan makhluk yang lemah dan mudah untuk dijangkiti penyakit, terutamanya jika alam sekitar tidak dijaga. Seterusnya, menjaga harta benda awam. Menjaga harta benda awam adalah ia akan memudahkan aktiviti ahli masyarakat yang bergantung kepada kemudahan awam tersebut. Contohnya, jika tempat duduk atau peralatan taman permainan tersebut menjadi vandalisme, orang awam akan mengalami kesukaran untuk menggunakannya kerana tidak berasa selesa. Dalam presis peribahasa Melayu, mendapat sama berlabah, kehilangan sama merugi. Kesimpulannya, tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting perlu benar-benar difahami, dihayati dan amalkan, iaitu pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada dirinya sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Terima kasih. Nama saya Dewi Priyanambiar Prabhakaran. Saya pelajar UNICEF mengambil program Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan. Nombor matrik saya ialah 42210000731. Hari ini saya ingin kongsikan tentang pendapat saya dalam rakaman video dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Dalam tugasan ini, saya dan ahli kumpulan saya membuat rakaman video nilai-nilai murni, iaitu hak sama rata, beramah dan keadilan. Nilai-nilai murni ini adalah sangat penting untuk membangunkan negara. Nilai murni ini dapat membentuk sasiar positif atau pegangan seseorang individual atau pegangan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Tambahan pula, saya juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang cara-cara beretika dengan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup untuk memberikan faedah kepada sendiri dan masyarakat. Dalam topik yang kami memilih, iaitu isu-isu etika dan peradaban,
bertanggungjawab sosial terhadap masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, dalam tugasan ini, kami mempelajari betapa pentingnya etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Kerana apabila masyarakat berdisiplin, perpaduan antara rakyat Malaysia dapat dicapai. Selain itu, tidak akan melakukan perkara yang buruk seperti tugasan rakaman video yang kami diambil. Oleh sebab itu, nilai etika dan peradaban amat penting bagi seseorang individu, masyarakat dan negara. Rakyat Malaysia dengan menerima dengan minda yang terbuka segala adat resam dan budaya. Bak kata pepatah, budaya melentuh, buluh biarlah dari rebungnya. Hendaklah dipraktikkan dalam diri kanak-kanak. Etika juga boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Ia juga dapat melahirkan masyarakat yang berhati mulia. Seseorang yang beretika akan berdisiplin, jika tidak, mereka akan berpecah belah, melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir kesannya dan banyak lagi. Dalam subtopik ini, saya mengetahui tentang seseorang yang mempunyai etika dan peradaban akan sentiasa berdisiplin kerana nilai yang ada pada diri mereka untuk tidak melanggar peraturan. Contohnya, yang berkelakuan yang tidak beramanah atau tanggungjawab dalam rakaman video yang kami ambil iaitu mencuri di kedai dan tidak berdisiplin. Dengan ini, kita perlulah belajar nilai-nilai murni dari sekolah rendah supaya tidak berlaku benda sebegini. Kesimpulannya, dalam tugasan ini, kami mempelajari betapa pentingnya etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Kerana apabila masyarakat berdisiplin, perpaduan antara rakyat Malaysia dapat dicapai. Selain itu, tidak akan melakukan perkara yang buruk seperti tugasan rakaman video yang kami diambil. Oleh sebab itu, nilai etika dan peradaban amat penting bagi seseorang individu, masyarakat dan negara. Nama saya Manggita Sisegel. Saya mendapat peluang untuk membuat tugasan dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Kumpulan kami memilih tajuk isu-isu etika dan peradaban bertanggungjawab sosial terhadap masyarakat Malaysia. Saya dan kumpulan saya bekerjasama untuk menjalankan tugasan ini sepanjang masa. Projek ini mengetahui dan menghayati kepentingan etika untuk menjalani kehidupan seharian. Saya memahami dan menghayati kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Saya menyadari tentang betapa pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika. Saya mampu memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial. Isu pertama adalah merosakkan sumber alam dengan sewenang-wenangnya. Ia akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi. Melalui video ini, saya mendapat mempelajari untuk memelihara alam semula jadi seperti fauna dan flora. Dengan memelihara alam semula jadi, generasi akan datang dapat menghayati alam semula jadi ini. Permasalahan kedua ialah seseorang tersebut terpaksa mencuri apabila tidak mencukupi wang. Melalui video ini, saya mempelajari seseorang itu perlu bersikap adil dalam kehidupan seharian. Kita perlu menjauhi diri daripada membuat perkara yang tidak baik seperti mencuri. Walaupun seseorang itu tidak mencukupi wang, mereka perlu mengelakkan diri mereka terlibat dalam perkara yang mendatangkan keburukan kepada mereka. Masalah ketiga adalah merosakkan harta benda awam. Ini menyebabkan merugikan harta kerajaan. Contohnya, merosakkan telefon awam dan menconting papan tanda. Melalui video ini, saya akan mempelajari seseorang itu perlu mengelakkan diri daripada vandalisme. Sebagai rakyat Malaysia, saya harus memikul dan melaksanakan tanggungjawab kewajipan sebagai anggota masyarakat dengan tidak merosakkan harta benda awam. Akibat ini, masyarakat tidak dapat berpeluang untuk menggunakan harta benda negara.
Sebagai contoh, seseorang tidak boleh menggunakan telefon awam ketika berlaku kecemasan kerana telefon awam itu rosak. Kesimpulannya, semua pihak perlu bersama untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial menunjukkan satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup. Melalui melaksanakan tanggungjawab, kita juga boleh membaiki diri kita. Dengan ini, tanggungjawab juga adalah kewajipan setiap anggota masyarakat untuk terlibat sama dalam menghasilkan sebuah negara yang aman, makmur dan kesejahteraan. Oleh itu, masyarakat Malaysia akan mampu menjulang etika dan peradaban Malaysia sehingga mampu menjadi teladan kepada masyarakat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya, Vishalini anak perempuan Murugas, telah mengambil bahagian dalam situasi yang menunjukkan kerajaan menjaga hak kesamarataan perkauman. Situasi ini menunjukkan bagaimana perwatakan perempuan Melayu yang tidak mahu bergaul dengan orang yang beragama lain telah menyedari dan menerima penyataan hak kesamarataan di negara kita. Saya mengambil tempat dalam situasi di mana menasihatkan perempuan yang berasis itu. Saya telah menasihatkan perempuan tersebut bahawa Malaysia mengamalkan prinsip hak kesamarataan. Semua warga negara dari berbagai bangsa adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapatkan segala kemudahan awam secara sama rata. Oleh itu, kita hendaklah bertolak ansur antara satu sama lain demi kesejahteraan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Akhirnya, watak tersebut juga faham dan menerima bahawa semua dipandang sama rata di Malaysia. Hai, saya Santia Lecemana. Tajuk kumpulan kami adalah isu-isu etika dan peradaban bertanggungjawab sosial terhadap masyarakat Malaysia. Tugas kami dalam projek ini adalah berlakon berdasarkan tajuk kumpulan kami. Lakonan kami merangkumi kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Projek kami mengandungi 3 lakonan yang berkaitan dengan tajuknya. Setiap video mempunyai nilai-nilai masyarakat yang tersendiri. Melalui video pertama, kami menggambarkan aks sama rata dalam situasi pertama, iaitu perbuatan yang berlaku antara 3 penduduk yang berlainan kaum untuk menggunakan bas percuma. Ini menunjukkan setiap penduduk Malaysia berhak untuk mendapatkan kemudahan yang diberikan di sisi undang-undang. Seterusnya, video kedua adalah berdasarkan nilai beramah. Situasi ini mengajarkan kami supaya memberi rasuah dan menerima rasuah adalah satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Situasi seterusnya tentang keadilan yang berlaku antara pegawai hutan dengan penduduk kampung bagi mendidik penduduk supaya tidak membuang sampah di sungai. Akhir sekali, pengajaran dari ketiga-tiga video ini adalah setiap masyarakat perlu menghayati dan mempraktikalkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kewujudan sebuah masyarakat yang harmonis. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Divya Adi Narainan. Hari ini saya membentangkan tentang refleksi atau pendapat terhadap video yang dihasilkan. Pada pendapat saya, sebagai warga negara Malaysia, kita haruslah memikul tanggungjawab sosial dalam dirinya, akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Oleh kerana itu, mereka memberi tekanan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap perusahaan untuk mematuhi persyaratan lingkungan dan mengharuskan negara untuk menyatakan undang-undang alam sekitar dan kepatuhannya. Sebelum mengeluarkan pendapat saya akan menerangkan apa itu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah
Satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Tanggungjawab sosial juga adalah komponen etika kerana terpulang kepada individu untuk menjalankan tanggungjawab sivik mereka. Ia juga boleh terdiri dari tindakan negatif dan positif. Yang pertama merujuk kepada tidak bertindak dan yang terakhir bertindak. Sebagai contoh, dalam situasi pertama, seorang budak perempuan telah melakukan kesalahan iaitu mencemari alam sekitar dan merosakkan harta benda awam. Ia adalah perbuatan keji yang dilakukan. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab sosial, saya menegur budak perempuan dan memberi nasihat untuk menyedari kesalahan tersebut. Bak kata pepatah, sakit sama mengadu, luka sama menyiuk. Sebagai konklusinya, sikap bertanggungjawab hendaklah memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Saya berharap tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat negara atau pada peringkat dunia. Hal ini demikian kerana ia tidak akan menjejaskan imej negara dan kebaikan demi kesejahteraan hidup, aman dan damai. Selain itu, kejejasan alam sekitar juga akan berkurang. Terima kasih.